Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita kali ni Nina nak throwback tentang sebuah kes ataupun sebuah kejadian yang terjadi sekitar abad ke-18 macam tu. Kejadian ni melibatkan sebuah family yang digelar sebagai pembunuh siri. Jadi pada masa tu, dorang ni ada sebuah rumah penginapan dan setiap kali tetamu yang hadir dekat situ boleh dikatakan hilang secara misteri. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, so without wasting any time, let's get started. Jadi sekitar tahun 1870-an macam tu, ada sebuah keluarga yang dikenali sebagai keluarga Bender telah pindah ke Kansas, Amerika. Dulu ni, kawasan yang diorang pindah tu tak ada orang, tak ramai penduduk. Jadi pemerintah Amerika tu bukalah kepada sesiapa orang awam yang nak tinggal dekat kawasan tadi. So orang yang nak pindah ke sana tu akan diberi sebidang tanah. Jadi family Bender tadi tu adalah salah satu keluarga yang telah pindah ke situ. Family Bender tadi terdiri daripada John Bender, iaitu si suami, isteri dia pula bernama Elvira dan juga dua orang anak diorang iaitu John Jr. dan juga Kate. Family ni dikatakan ada pemahaman yang agak berbeza sikit lah dengan penduduk yang tinggal dekat situ. Diorang ni dikatakan mempunyai pemahaman spiritualis, yang mana diorang ni percaya roh orang mati ni akan terus hidup. Sebab itulah diorang ni selalu buat ritual-ritual untuk memanggil roh-roh yang ada. Pada awalnya kan, keluarga ni nampak macam sebuah keluarga yang normal, macam keluarga-keluarga yang lain. Dan family tadi tu telah diberi sebidang tanah oleh pemerintah Amerika yang seluas 160 ekar dan lokasi tanah diorang tu berdekatan dengan jalan yang selalu dilalui oleh pengembara yang nak ke bahagian barat. So disebabkan lokasi rumah diorang ni macam strategi, jadi diorang pun binalah sebuah penginapan dan kedai makan untuk traveller ni datang singgah dekat tempat diorang. Rumah penginapan diorang ni pula selalulah dapat tempahan ataupun selalu dikunjungi oleh traveller yang lalu dekat situ. Macam yang Nina cakap tadi tu kan, diorang punya pemahaman ni tentang spiritualis kan. Jadi penduduk-penduduk dekat situ menganggap diorang ni macam bomo. Anak perempuan diorang yang bernama Kate dikatakan ada kebolehan untuk berhubung dengan dunia roh. Jadi dia pernah buat iklan dan dia tawarkan servis kepada penduduk dekat situ. Siapa yang nak guna servis dia, just datang dekat rumah dia. Manakala mak dia pula, Elvira tadi, digelar sebagai perempuan yang agak jahat sikit sebab mak dia ni jenis yang sangat kasar dan agak kurang ajar dengan jiran-jiran dia. Lagi satu, si Elvira ni dia tak suka bercakap dalam bahasa Inggeris, dan kalau dia nak bercakap dengan orang ke, dia marah-marah ke, dia akan gunakan bahasa Jerman. Manakala anak dia yang dua orang tadi tu, John dengan Kate tadi tu, memang boleh berbahasa Inggeris. Suami dia pula, John Senior, dikatakan sejenis yang agak bengis dan suara dia agak garau. Okey, tu adalah sedikit sebanyak karakter tentang keluarga Benders tadi. Okey, so diorang punya rumah ni pula, diorang ada buat satu ruang dalam rumah tu ditutupi dengan tirai kanvas. Jadi maksudnya dekat sini, rumah tu dia terbahagi kepada dua bahagian. Ruang depan rumah tu diorang jadikan kedai dan tempat untuk tetamu datang singgah dekat rumah diorang, manakala bahagian belakang pula adalah tempat rumah diorang lah, tempat diorang tidur apa semua. Jadi setiap tetamu ataupun pengembara yang datang singgah dekat situ, diorang ni akan diberi makanan, bagi minuman keras, tembakau, baja kuda dan macam-macam lah keperluan yang lain. Biasanya tetamu yang singgah dekat kedai dia ni adalah orang lelaki lah yang selalu mengembara dari satu tempat ke satu tempat. Tapi sejak beberapa tahun kemudian, banyak orang yang telah dilaporkan hilang. Jadi maksudnya orang yang mengembara ni macam hilang, tak jumpa jejak, tak tahu ke mana diorang ni. Jumlah tu pula semakin lama semakin bertambah dan diorang ni akan hilang setiap kali diorang melalui sebuah daerah yang dikenali sebagai Lebet. Kehilangan diorang ni pula sebenarnya agak lambat lah untuk disedari. Sebab apa? Pada zaman dulu ni diorang nak utus apa-apa berita melalui surat. Jadi surat tu nak sampai dekat seseorang, dekat sesuatu tempat ni agak lambat, nak makan masa. Jadi bila surat tu lambat sampai, so berita ni macam agak lambat sikit lah nak tersebar. Kemudian pada Mac tahun 1873, ada seorang doktor yang bernama William telah hilang selepas dia tiba dekat sebuah stesen kereta api dekat daerah situ. Abang Dr. William ni pula adalah orang yang berpengaruh, iaitu seorang tu sebagai seorang kolonel dan seorang lagi sebagai senator negeri. Jadi bila adik diorang ni hilang, so diorang pun menggunakanlah kuasa untuk siasat ke mana adik dia pergi. So abang dia yang si kolonel tadi tu pun pergilah siasat dekat daerah yang mana dikatakan adik dia ni telah hilang. Jadi dia pun soal siasat lah Kate dengan John Jr. sebab mak ayah dia tu tak boleh berbahasa Inggeris, so diorang just cakap bahasa Jerman, and that's why lah kolonel tadi tu tak boleh nak berkomunikasi dengan mak ayah diorang. Diorang pun cakap lah yang sebenarnya diorang tak tahu apa yang terjadi dekat Dr. William tu, tapi diorang mengaku yang Dr. William tu pernah singgah lah kat tempat penginapan diorang sebelum ni. So diorang pun buatlah kesimpulan mungkin Dr. William tadi tu telah bertembung dengan orang-orang India
Indian dan kemudian dia telah dibawa lari. Macam itulah. Lepas beberapa hari kemudian, coroner tu datang dekat situ lagi. Selepas dia dapat berita Elvira, mak kepada Kate dengan John tu mengamuk. Memang mengamuk teruk lah sambil pegang pisau ni. So orang pun tanyalah dekat Elvira kan, kenapa dia mengamuk sangat. Elvira ni pun kata tetamu dia yang datang dekat situ adalah ahli sihir yang jahat sebab dia cuba untuk jampi kopi Elvira. Masa ni coroner ni memang terkejut lah sebab masa dia datang 3 hari sebelum tu dia nak bercakap dengan Elvira ni dia bercakap bahasa Jerman, tak boleh bahasa Inggeris. Tapi hari tu dia boleh berbahasa Inggeris. Dan pada hari yang sama juga penduduk dekat situ macam buat satu perjumpaan kan. Jadi diorang ni nekat lah untuk menggeledah rumah-rumah orang dekat situ dengan ladang-ladang yang ada. Pada hari yang sama juga penduduk dekat situ buat perjumpaan. So diorang punya perjumpaan kali tu untuk menggeledah rumah dan ladang untuk mencari mangsa-mangsa pengembara yang hilang. Dalam perjumpaan tu family Bender tadi tu pun ada join juga. Tapi misi tu tergendala disebabkan cuaca yang tak berapa elok dan 3 hari kemudian barulah diorang dapat teruskan misi mencari diorang. Selepas hari ketiga tu kan, jiran Bender ni yang bernama Billy, dia ternampak lah anjing milik Bender ni macam terlepas keluar dari situ dalam keadaan yang macam lapar gila. So dia pun macam mana family Bender ni kan, kenapa anjing ni macam lapar sangat. So bila dia betul-betul, rupa-rupanya family Bender tu dah tak ada dekat situ guys. Diorang dah pindah, dah tinggalkan kawasan tu. Bila penduduk dekat situ datang pergi check lah kan rumah Bender tu, memang dah tak ada kereta kuda dah, pakaian diorang pun tak ada, makanan pun dah tak ada. Jadi maksudnya diorang memang dah tinggalkan rumah tu. Jadi penduduk yang ada dekat situ pun geledah lah rumah diorang dan diorang terjumpa ada satu pintu kecil dekat bahagian lantai rumah. Bila diorang buka je pintu kecil tu, diorang dah terbau satu bau yang sangat busuk dan ada darah yang sangat banyak. Diorang pun tutup hidung tahan bau tu. Diorang pun gali-gali nak cari mungkin ada mangsa dalam tu, tapi diorang tak jumpa apa-apa. So diorang pun pergilah dekat kebun milik family Bender ni dan diorang terjumpa macam ada tanah yang baru lepas digembur tau. Jiran-jiran family Bender sendiri pun kata yang diorang selalu nampak kebun family Bender ni macam tanah dia macam selalu digembur. Boleh dikatakan macam selalu je ada aktiviti membajak dekat situ, cuma diorang tak tahu sebenarnya apa yang diorang tu tanam. So bila dah dapat ada kesaksian macam tu dekat jiran-jiran Bender, diorang pun nekat untuk gali tanah tu dan korang tahu tak apa yang diorang jumpa? Diorang terjumpa mayat Dr. William. Dan keadaan badan dia pada masa tu, diorang jumpa ada keretakan dekat bahagian kepala sebab dia macam kena pukul dengan tukul dan leher dia kena macam tu lah. Makin orang dekat situ gali, diorang gali, makin banyak mayat yang diorang jumpa. Dan kecederaan mangsa-mangsa tadi tu pun sama macam Dr. William. Jumlah manusia yang diorang jumpa dekat kebun tadi tu seramai 12 orang, tapi diorang percaya sebenarnya mangsa diorang ni lagi ramai, iaitu lebih kurang 21 orang. Kalau nak diikutkan rekod, orang hilang lah. So berjumlah 21 orang, tapi diorang just jumpa 12 orang je dekat kebun diorang tu. Sebenarnya apa motif keluarga tu buat macam tu? Motif utamanya dikatakan diorang ni nak merompak harta benda pengembara yang singgah dekat rumah diorang, dan diorang pun merampaslah beberapa ekor haiwan peliharaan si traveller tadi tu macam kuda gitu. Jadi macam mana modus operandi diorang? Okey, modus operandi diorang akan hidangkan makanan dekat tetamu diorang yang ada. Lepas tu diorang akan offer lah untuk masuk ke dalam bilik yang ada tirai canvas tu untuk makan dekat situ. Jadi mangsa dia ni tengah macam seronok makan lah kan, macam dah fokus tengah makan. Pada masa ni lah diorang akan pukul tukul tu dari belakang canvas. And then mangsa dia tadi tu lepas dah meninggal kan, diorang akan buang lah dekat dalam bilik bawah tanah diorang tu. Apa-apa je barang milik tetamu diorang ni, diorang akan rembat semua. So ada salah seorang traveller ni yang dikenali sebagai Wetzel. Jadi dia kata dia hampir jadi mangsa diorang ni tau. So dia kata pada satu hari tu dia dengan kawan dia menginap dekat situ, dan family tadi tu datang offer dekat dia untuk makan dekat belakang langsir ataupun belakang tirai canvas. Tapi dia kata tak apalah, saya tak nak makan dekat situ, saya nak makan dekat luar ni pun okey je. Maksudnya dia tolak lah pelawaan family Benders tadi. Dan tiba-tiba si Elvira ni dah mengamuk-mengamuk semacam dan dia marah semua tetamu yang ada dekat kedai dia pada masa tu. Lepas tu dia dengan kawan dia nampak John Senior dengan John Junior keluar daripada bilik yang belakang canvas tu tau. So diorang macam okey, dah tak sedap hati kan. So diorang pun tinggalkan tempat tu. Kemudian kes ni telah menjadi viral dan telah dipaparkan di semua media akhbar di Amerika. Lepas tu ramailah wartawan dan orang awam lah datang ke rumah family tadi tu untuk melawat, untuk tengok keadaan dekat situ dengan mata kepala diorang sendiri. Rumah tu pula makin lama makin tinggal tiang je, sebabnya setiap kali orang awam datang kat situ, diorang ni akan cabut lah dinding-dinding tu ke apa yang ada dekat rumah tu, sebab diorang nak jadikan sebagai cenderamata. Yelah, sebab kes tu viral kan, jadi macam why not dia ambil benda something yang boleh dibuat sebagai cenderamata. At least dia kata aku dah pernah pergi dekat situ dan aku ada papan rumah dia.
Gitulah. Family tadi tu pula hilang tak tahu ke mana, dan pihak berkuasa pun tak dapat jejak diorang ni tau. Even dah ditawarkan duit sebanyak $2,000 tapi tak ada apa-apa berita tentang family tadi. Jadi ada satu grup pemburu ni, dia kata diorang ni sebenarnya dah settlekan family tadi tau. Tapi pihak berkuasa tak boleh nak percaya sebab diorang ni tak ada bukti untuk buktikan kepada pihak berkuasa yang diorang dah settlekan keluarga tadi. Lepas tu ada pula khabar angin yang mengatakan laki bini tadi, Elvira dengan John Cena tu, berada dekat Kansas City. And then Elvira tu tamatkan riwayat suami dia sebab dia berebutkan harta tau. Anak-anak diorang pula dipercayai telah menuju ke sebuah koloni yang mana dekat situ penduduk dia ramai orang jahat. So tempat tadi tu terletak di antara sempadan Texas dengan New Mexico. Tapi ada juga yang kata sebenarnya John Jr. dengan Kate tadi tu bukan adik-beradik, tetapi adalah suami isteri. Even dah beratus tahun yang berlalu, tapi sampai sekarang tak ada jawapan yang tepat apa sebenarnya yang terjadi dekat diorang ni. Alright guys, itu sahajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Memang scary satu family menjalankan pekerjaan yang menakutkan. Okay, mana-mana tetamu yang datang situ untuk makan, minum, lepak-lepak mesti akan jadi mangsa diorang. Creepy. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.